Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fazilah binti Idris selaku pensyarah bagi subjek LMCR 1102 Kesukarelawan dan Khidmat Bakti, dan juga kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kami daripada Kumpulan Rela Berkhidmat akan membentangkan projek akhir keperluan warga emas yang kami berjaya temu bual. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Fauzan Amir bin Raihan. Kedua, Amirul Arifin bin Adnan. Ketiga, Muhammad Faris bin Izzuddin. Keempat, Muhammad Irfan bin Syamsul. Kelima, Muhammad Hanif bin Rizal. Dan yang keenam, Muhammad Hamzar Aiman bin Abdul Latif. Pada temu bual kali ini, kami telah berjaya menemu bual dua orang warga emas, di mana kedua-duanya adalah di kalangan wanita. Kita pergi kepada warga emas yang pertama. Warga emas yang pertama yang telah kami berjaya temu bual ialah Puan Jauzahara binti Syahri. Beliau berusia 71 tahun dan tinggal di Kampung Masjid Baru, Sungai Bakap, seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Beliau sekarang mempunyai suami yang bernama Mustafa bin Syafi'i yang merupakan pesara guru. Pekerjaan beliau sebelum ini ialah seorang guru di Sekolah Agama Adiniah Sungai Bakap, Pulau Pinang, dan sekarang sudah pun bersara. Beliau sekarang mempunyai anak seramai 12 orang, di mana dua daripadanya sudah pun meninggal dunia pada tahun 2000 dan sekarang hanya tinggal 10 orang sahaja. Dan status kesihatan Puan Jauzahara ini ialah tiada penyakit yang kronik dan pergerakannya agak kurang kerana faktor usia. Seterusnya, warga emas yang kedua. Warga emas yang kedua yang telah kami berjaya temu bual bernama Puan Saudah binti Saleh. Beliau berusia 57 tahun dan tinggal di Taman Pau Jaya, Permatan Pau, seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Beliau sekarang mempunyai suami yang bernama Zahari bin Mat Arsyad yang bekerja sebagai kontraktor. Beliau sekarang bekerja di sebuah syarikat NGO ataupun badan bukan kerajaan, iaitu Pertubuhan Ikram Pulau Pinang. Beliau sekarang mempunyai anak seramai 3 orang dan kesemuanya sudah pun berkahwin. Dan status kesihatan Puan Saudah, beliau mempunyai penyakit darah tinggi. Saya ingin membentangkan berkenaan dapatan menarik tentang keperluan warga emas dan aktiviti atau inisiatif untuk memenuhi keperluan warga emas. Selepas menemu bual warga emas pertama iaitu Makcik Jauzahara, kami mendapati bahawa keperluan beliau berada dalam modul komunikasi dan spiritual. Dari segi keperluan komunikasi, Makcik Jauzahara tidak mengetahui cara-cara menggunakan telefon pintar. Tambahan pula, beliau hanya bergantung sepenuhnya kepada telefon pintar milik suaminya sahaja. Dari segi keperluan spiritual pula, punca daripada pandemik COVID-19 yang melanda kini telah menyukarkan pergerakan Makcik Jauzahara untuk menuntut ilmu di masjid seperti mendengar ceramah dan belajar mengaji. Selepas mengetahui keperluan warga emas ini, kami mengambil pendekatan inisiatif bagi membantu Makcik Jauzahara memenuhi keperluannya. Inisiatif pertama untuk menyelesaikan keperluan warga emas ini adalah melalui pemberian link untuk mempelajari menggunakan aplikasi WhatsApp. Kebaikan dari inisiatif ini adalah Makcik Jauzahara dapat mempelajari menggunakan aplikasi WhatsApp tanpa perlu meminta bantuan daripada suami atau anak-anaknya. Tambahan pula, melalui inisiatif ini berkemungkinan Makcik Jauzahara berkeinginan untuk memiliki telefon pintar sendiri. Makcik Jauzahara juga dapat menghubungi saudara mara yang berjauhan tanpa perlu menggunakan telefon rumah yang berbayar setiap bulan. Inisiatif kedua adalah melalui pemberian link ceramah dan nota tajwid ringkas. Jadi kebaikan yang akan diperolehinya adalah Makcik Jauzahara dapat mengisi kerohanian selepas mendengar ceramah dengan hanya menekan link YouTube yang diberikan melalui telefon pintar milik suaminya.
Kami juga ada memberikan nota tajwid ringkas kepada Makcik Jau Zahara supaya lebih mudah memahami dan mengingati semasa hendak membaca Al-Quran. Kami juga ada membuat penambahan untuk inisiatif yang kedua, iaitu pemberian sejadah sandar. Walaupun Makcik Jau Zahara ini masih mampu menunaikan solat secara berdiri, kami berasa dengan memberikan sumbangan sejadah sandar ini, Makcik Jau Zahara dapat membuat dua perkara dalam satu masa, iaitu kemudahan untuk menunaikan solat dan bersandar untuk membaca Al-Quran. Dapatan menarik untuk keperluan warga emas kedua pula, kami mendapati beliau berada dalam modul spiritual. Dari segi keperluan spiritual, Makcik Saudah menyatakan hasratnya untuk belajar mengaji dengan nada berlagu kerana minatnya yang mendalam. Selain itu, Makcik Saudah juga suka mendengar alunan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau ada menyatakan hasrat ini semasa sesi temu bual dalam Google Meet. Oleh yang demikian, kami mengambil pendekatan inisiatif pertama bagi memenuhi keinginan beliau, iaitu pengajaran melalui aplikasi Google Meet. Makcik Saudah dan anak-anak saudaranya dapat belajar mengaji dengan nada berlagu melalui Google Meet, dan orang yang mengajarkannya adalah salah seorang dari ahli kumpulan kami yang mahir dalam perkara tersebut. Inisiatif yang kedua adalah pemberian radio zikir dan Al-Quran. Jadi kebaikan yang diperoleh oleh Makcik Saudah dapat mendengar alunan zikir dan ayat suci Al-Quran tanpa menggunakan telefon miliknya, kerana kami telah menghadiahkan kepada beliau radio zikir dan Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada masalah dan halangan yang dihadapi. Pada bahagian ini kami pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pertama ialah ketika mengadakan sesi temu bual, kedua ketika mencari modul yang sesuai, dan yang ketiga adalah ketika mencari warga emas, atau kita boleh sebut sebagai semasa mengadakan temu bual, selepas mengadakan temu bual, dan sebelum mengadakan temu bual. Susunan ini kami susun mengikut tahap persukaran yang dihadapi oleh kumpulan kami. Yang pertama adalah ketika mengadakan temu bual. Secara asasnya tiada apa-apa masalah yang sangat ketara ketika kami menjalankan temu bual kepada kedua-dua warga emas ini. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik, bahasa dan logat mereka kami dapat fahami. Namun pada makcik yang kedua, iaitu Makcik Saudah, terdapat sedikit masalah gangguan suara kanak-kanak bermain yang menyebabkan Makcik Saudah terpaksa bertukar tempat. Namun itu juga bukanlah satu masalah yang sangat mengganggu ketika menjalankan sesi temu bual. Yang kedua adalah ketika mencari modul keperluan yang sesuai ataupun selepas kami mengadakan temu bual. Hal ini berlaku kerana masa yang kami lakukan untuk temu bual yang agak singkat, kerana ingin menghormati masa dan tenaga yang digunakan oleh warga emas itu sendiri. Yang kedua adalah ketika temu bual tiada apa-apa masalah yang begitu ketara kepada kedua-dua warga emas ini. Namun begitu, kami dapat juga memberikan sedikit idea dan aktiviti untuk dilakukan bersama mereka, dan juga memberikan sedikit hadiah sebagai alat keperluan kepada mereka, iaitu radio dan sejadah, iaitu radio kepada Makcik Saudah dan sejadah kepada Makcik Zahara. Dan yang ketiga adalah mencari warga emas itu sendiri, iaitu sebelum menjalankan sesi temu bual. Ini adalah masalah yang paling ketara yang dihadapi oleh kumpulan kami, iaitu terdapat beberapa warga emas yang gagal kami temu bual. Yang pertama adalah nenek saya di Kelantan yang tidak mempunyai telefon bimbit atau smartphone untuk kami lakukan temu bual secara online. Yang kedua adalah seorang makcik yang ingin kami temu bual, namun disebabkan masalah kesihatan dan faktor umur juga gagal kami temu bual kerana beliau kurang sihat untuk kami temu bual pada hari itu. Namun begitu, kami tetap dapat menyelesaikan projek kami dengan menemu bual dua orang warga emas, iaitu Makcik Saudah dan Makcik Zahara. Kesimpulannya, dalam Al-Quran Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Yang bermaksud, adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Dari jelas di sini bahawa setiap ujian yang kita hadapi itu adalah satu cabaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi lalulah
cabaran dan halangan itu dengan baik dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.